Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan, tuan dan puan semua, saya ucapkan Assalamualaikum, selamat pagi. Sekali lagi, seperti biasa, kita mengucapkan Alhamdulillah, banyak-banyak kesyukuran lah kerana setiap hari kita diberikan, orang kata kita diberikan peluang, kita diberikan rezeki, kita dipanjangkan umur untuk menjalankan meneruskan satu lagi hari, satu hari lagi dalam kehidupan kita. Jadi kita tak tahu kan, kita tak tahu dalam kehidupan ni ada perkara-perkara banyaknya yang kita di luar kawalan, di luar kawalan. Jadi apa yang kita boleh kawal, jadual kita, tindakan kita, bagaimana kita respon, itulah yang kita buat. Okey. Jadi kepada tuan dan puan, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada yang melewati page ini, dan sekiranya tuan dan puan menonton selepas ini di channel YouTube, saya juga ucapkan terima kasih, selamat datang, dan saya mendoakan agar setiap perkongsian dan setiap perkara yang dibawakan dalam perbincangan video-video ini dapat memberikan manfaat daripada orang kata masa ke semasa untuk digunakan aplikasinya. Jadi hari ini sebenarnya tuan dan puan, saya tak bawakan topik teknikal. Saya melihat keadaan pagi ini sebenarnya ada matahari, cahaya matahari dekat kawasan saya. Saya tinggal di Kajang, dekat kawasan saya ada matahari, cahaya matahari yang sedikit, dia tak panas sangat tetapi nampak bercahaya. Jadi dalam keadaan semasa tuan dan puan, kita sentiasa cakna, maksudnya kita ambil tahu apa yang berlaku di persekitaran kita. Jadi saya juga orang kata kita sama-sama doakan rakan-rakan, tak kira di mana sahaja, terutama di lokasi yang terkesan dengan keadaan banjir, kita doakan supaya urusan mereka dipermudahkan. Kita doakan juga supaya bantuan, keadaan kesihatan mereka dalam keadaan yang sentiasa terkawal semuanya, sebab kita maklum keadaan ini memang yalah, kita kata sebab hujan, banjir kan. Tapi apa-apa pun kita sama-sama berusaha, selain daripada mana-mana yang kita boleh bantu, kita hulurkan bantuan. Tetapi pada masa yang sama kita doakanlah kerana semua, tak kira kan, kadang-kadang mungkin ada kawan-kawan kita ataupun ahli keluarga kawan-kawan kita, ataupun kita kata orang-orang yang kita kenal dalam circle kita, mungkin ada yang terkesan dalam keadaan sekarang. Jadi kita sentiasa orang kata sama-sama yalah, doakan mana-mana kebaikan, doakan kebaikan untuk semua. Dan kita doakan jugalah kepada semua ahli-ahli pemimpin negara supaya dapat diberikan ketajaman akal fikiran, kesihatan tubuh badan untuk membuat keputusan-keputusan yang baik, supaya negara kita dapat diurus tadbir dengan lebih baik, dan kita sendiri sebagai rakyatnya dapat mengharungi kehidupan, menguruskan rancangan-rancangan kita dengan baik. Jadi untuk itu tuan dan puan, hari ini saya bawakan topik perbincangan yang agak orang kata general, yang berbentuk umum tentang keadaan di mana kita, tak kira sebenarnya sama ada kita usahawan ataupun kita bukan usahawan, tetapi majoriti perbincangan saya adalah berkisar tentang usahawan. Bagaimana keadaan kita, kita dah banyak belajar beberapa perkara, maksudnya ada banyak perkara ataupun kemahiran yang kita dah pelajari, tapi kita masih tak dapat buat apa yang sepatutnya kita nak buat. Jadi saya bawakan beberapa senario lah tuan dan puan. Jadi keperluan kita sebagai individu untuk sentiasa menambah kemahiran untuk belajar adalah satu perkara yang kita tak dapat nafikan. Kita memang perlu buat macam itu. Tetapi apakah sebenarnya yang menyebabkan, antara perkara-perkara yang menyebabkan kita dah belajar banyak, kita rasa dah habis dah belajar semua perkara tu, kita dah ambil tahu, kita dah pergi kelas, kita dah pergi seminar, kita dah hadiri conference, kita dah dengar penerangan-penerangan, kita pun orang kata dah dapatkanlah semua maklumat-maklumat tu, tapi kita masih tak dapat buat. Contoh katalah kita dah pergi dah. Kita kata kita dah dapatkan kefahaman tentang macam mana nak buat akaun, contoh macam mana nak nak merekod, nak buat uruskan cash, nak rekodkan dalam cashbook contoh. Tetapi kita masih tak dapat buat. Kita dah tahu apa perkara-perkaranya, kita dah tahu macam nak buat, template semua kita dah ada, tapi macam mana, kenapa kita ada benda tu kita masih tak dapat buat. Itu satu senario. Mungkin satu lagi, kita kata saya memang ada staff ni, saya kena uruskan HR ni, saya dah pergi dah kelas, saya dah jumpa pakar-pakar yang berkenaan dalam bidang-bidang ni, saya dah dapatkan khidmat nasihat, saya dah tanya, tapi saya masih tak boleh buat. Contoh, saya dah buat dah, saya dah keluarkan polisi employment handbook, tetapi saya masih tak dapat
nak memastikan pekerja-pekerja saya itu comply kepada apa yang dinyatakan dalam handbook. Saya masih lagi tak dapat buat supaya handbook itu membantu saya dalam pengurusan sumber manusia contoh. Jadi ini adalah dua senario yang saya bawakan. Maksudnya kita dah pergi dah, kita dah belajar dah, tapi kita masih tak dapat buat. Jadi tuan dan puan, sebenarnya saya sendiri pernah mengalami situasi yang sama. Saya tak tahu lah tuan dan puan kat luar sana. Ada beberapa perkara, contoh saya dah belajar saya dah belajar buat kek kukus contoh. Saya dah belajar buat kek kukus, tapi kenapa saya masih tak buat kek kukus tu, contoh. Ataupun kita kata saya dah belajar dah cara macam mana nak jadi runner untuk marathon, tapi saya masih lagi tak buat, saya tak masuk lagi kepada program marathon, macam tu. Itu antara konteks perbincangan yang kita nak bawa. Baik, terima kasih Encik Anwar. Waalaikumsalam. Ini bukan sifu. Okey, jadi ini bukan sifu ni, ini orang kata jadi kepada rakan-rakan yang dapat masuk dalam sesi ini, yang dapat menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Sekiranya tuan dan puan dalam keadaan yang orang kata rushing, tuan dan puan masih boleh replay video-video yang saya kemukakan dengan beberapa topik perbincangan. Tapi pagi ni saya bawakan satu topik yang lebih umum, iaitu tentang apakah yang menyebabkan kita dah belajar tapi kita tak dapat buat. Jadi belajar tu bukan satu kesalahan, tetapi bagi ramai orang dia rasa seolah-olah buang masa. Kenapa saya nak pergi belajar tapi lepas belajar tak dapat buat? Kenapa saya nak pergi hadir kelas latihan, lepas dah tahu, dah dilatih, lepas tu tak dapat buat? Kenapa saya perlu hantar orang, contoh kenapa saya perlu hantar staff-staff saya pergi belajar, pergi training lah, pergi seminar lah, sana sini, tapi balik tak dapat buat? Jadi akhirnya program-program training ataupun kita kata program penambahbaikan skill-skill ni kita tak hantar pun staff kita, sebab kita kata tak guna. Pergi belajar pun, habis belajar pun tak buat. Sama macam kita pergi belajar, habis belajar pun tak buat. Tuan dan puan, berapa ramai usahawan yang saya jumpa, rakan-rakan saya, dia pergi belajar buat, dia pergi kelas account, dia pergi belajar kelas account, tapi saya tak tahu apa kontennya lah, tetapi kemudian bila balik, dia masih jumpa saya lagi, dia kata, puan, saya masih lagi, bila kita bincang tentang laporan kewangan, dia masih lagi tak ada laporan kewangan. Jadi sebenarnya apa yang berlaku, tuan dan puan? Ini bukannya kisah satu dua, ramai. Masa jumpa saya, dia dah faham, okey, perlu ada laporan kewangan. Kemudian dia pergi kelas, belajar macam mana nak buat akaun. Lepas 2-3 bulan, tak perlu sebut, 6 bulan, 8 bulan, bila jumpa lagi dengan saya, adalah keadaannya yang dia datang lagi jumpa tu, masih lagi tak ada angka-angka daripada laporan kewangan. Itu satu contoh. Jadi sebenarnya ada beberapa senario, ada beberapa situasi yang menyebabkan perkara ini berlaku. Jadi mari kita lihat, mari kita bincangkan supaya apakah sebenarnya yang perlu kita buat supaya kita dah belajar dan kita pergi kelas tu, kita boleh buat dan dapat hasilnya. Okey, yang pertama sekali, sebenarnya tuan dan puan, ada senario di mana bukan keperluan kita untuk belajar benda tu. Contoh, kita sebagai usahawan, katalah kita seorang owner, kita seorang pengurus, kita di bahagian operasi. Betul kita belajar buat akaun, tetapi sebenarnya bukan keperluan kita, bukan skop kerja kita untuk buat akaun. Tetapi kita mengharap kita pergi kelas akaun, balik kita nak buat akaun. Itu yang jadi tak jadi. Itu yang jadi tak boleh buat. Itu yang jadi tak dapat buat. Jadi kita tak boleh salahkan diri kita. Kita kata, kenapa aku dah pergi kelas tapi aku tak boleh buat? Bukan. It's not your fault. Maksudnya itu bukan kesalahan untuk kepada kita yang pergi kelas, kerana kita pergi kelas memang untuk belajar, bukan untuk buat. Yang sepatutnya buat adalah kerani akaun ataupun pengurus akaun tu sendiri, yang memang orang pegawai yang khusus untuk buat kerja-kerja akaun. Tuan dan puan adalah seorang usahawan, kerja-kerja usahawan. Katalah tuan dan puan memegang jawatan CEO ataupun COO ataupun Chief Marketing Officer contoh, ataupun Marketing Officer contoh. Tuan dan puan bukan skop kerja untuk buat akaun. Jadi bila pergi kelas akaun, balik memang tak dapat buat. Memang tak boleh buat. Memang akaun untuk syarikat tak jadi. Memang laporan kewangan untuk bisnes tak jadi. Tetapi ada setengah-setengah usahawan tu yang bersifat solo practice, solopreneur. Kalau memang dia kena buat, dia terpaksa buat, dia tak ada sumber lain, memang dia kena buat, Jadi itu akan ada. Itulah, itu yang kedua, iaitu apabila memang dah masanya ataupun memang dia perlu buat. Sebab dia solopreneur contoh, ataupun dia kata dia tim dia cuma 4 orang kata.
Transaksi dia sebulan tak sampai pun 10 transaksi bukan value. Bukan value sale, transaksi. Katalah dalam sebulan cuma ada 4 ke 5 transaksi. Jadi urusan perakaunan dia buat sendiri. Ini sebab yang kedua. Kenapa dia dah belajar dan yang dia tak boleh buat tadi, yang sebab kedua ni yang menjadikan dia boleh buat tadi. Kerana dia terpaksa buat, dia kena buat. Dia tak ada sumber, dia sendiri yang kena buat. Jadi dia pergi belajar, pergi buat tu dan dia balik dia kena buat. Jadi dia dapat buat. Jadi itu situasi yang kedua yang kita lihat kenapa sebenarnya kalau dia pergi dan dia balik dia tak buat. Iaitu yang kedua, belum ada keperluan untuk dia buat. Jadi dia takkan buat. Tapi macam saya sebut tadi, bila dia terpaksa buat, dia kena buat, dia akan buat. Jadi apakah yang menjadikan ada keperluan buat? Macam sekarang ni lah, dah dapat surat LHDN kan? Dah dapat saman-saman, contoh kalau macam tuan dan puan untuk syarikat PLT dan Senayan Berhad contohnya, tuan dan puan akan ada notification untuk buat submission. Kalau macam PLT memanglah tak perlu di-audit account tu, tapi mesti ada. Jadi itu antara benda-benda yang menyebabkan push factor. Dah dapat surat. Dah nak kena tindakan. Dah nak kena saman, macam-macam lah. Jadi terpaksa buat. Jadi bila kita pergi kelas tu, bila balik, kenapa kita tak buat? Kerana keadaannya belum ada keperluan atau tak ada masa. Jadi ini sebabnya tuan dan puan, bila kita pergi kelas, kita kena tahu, kalau kita kata kita belajar sesuatu perkara, kita kena tahu apakah keperluannya. Contoh, kita belajar akaun tuan dan puan bukan sebab nak pastikan ada laporan kewangan untuk dapat loan, bukan. Kita belajar tentang, kita ambil tahu sebagai usahawan, sebagai owner, kita ambil tahu tentang pengurusan keuangan supaya kita dapat mengurus keuangan syarikat dengan baik. Jadi keperluan yang sebenar tu kena tahu. Kita sediakan laporan kewangan bukan untuk elak cukai. Kita sediakan laporan kewangan untuk kita sebagai usahawan, sebagai owner menyusun strategi yang betul dan sesuai untuk bisnes kita. Contoh lagi, kita belajar mengurus HR, mengurus staff bukan untuk buang staff. Kita urus HR, kita urus staff supaya kita dapat mengoptimumkan sumber untuk perniagaan kita. Contoh. Jadi bila kita pergi belajar, kita pergi mendalami ilmu-ilmu tertentu tetapi kita tak jelas akan keperluannya. Jadi bila kita balik, bila buat tu dia tak jadi. Ataupun kita tak buat. Ataupun kita tak boleh buat. Jadi itu perkara yang kedua tuan dan puan. Jadi setiap kali katalah contoh kita pergi satu program, kita kata okey ni program percuma puan, program di bawah penjana HRDF, betul ni program percuma, so kita pergi. Tetapi kalau kita pergi program tu, contoh program tu tentang digital marketing, tetapi bila kita pergi tanpa kita ada satu orang kata keperluan atau tujuan yang betul tu tadi, bila kita balik sama ada kita buat tapi tak jadi ataupun kita tak boleh buat. Contoh, apa keperluan digital marketing? Dia bukan hanya untuk glamour ataupun nak viral. Tujuannya digital marketing itu adalah untuk memastikan bisnes kita mempunyai strategi pemasaran yang terkini. Digital marketing tu adalah salah satu taktik ataupun cara dari segi pemasaran daripada rancangan marketing untuk dapatkan sale. Jadi kalau kita pergi saja kelas, so kita ingat okey buat ni untuk viral, buat ni untuk popular, buat ni untuk jadi insta famous, buat ni untuk jadi selebriti terkenal, maka tujuan untuk memastikan bisnes kita itu mendapat satu strategi pemasaran yang terkini, menaikkan jualan, dia tak jadi, dia tak dapat. Sebab kita pergi belajar, kita pergi keluar tu, tak tahu tujuan kita sebenar. Keperluan sebenarnya apa? Jadi baru-baru ni contoh baru-baru ni katalah saya sendiri hadir. Saya kebetulan saya sedang mencari satu program Jadi tempoh hari bulan Disember November Disember saya hadir. Itulah satu-satunya program penjana HRDF yang saya nampak sesuai, relevan untuk saya daftar. Jadi saya daftar satu program. Jadi program tu tujuannya adalah untuk menaikkan kemahiran bagaimana saya boleh mempengaruhi orang. Jadi daripada situ, kenapa saya nak mempengaruhi orang? Contoh jadi kita jelas apa keperluannya. Keperluannya adalah untuk memastikan orang-orang yang dah follow macam tuan dan puan rakan-rakan ni semua yang dah follow ataupun jadi friends ni supaya terpengaruh dengan idea-idea dan perubahan-perubahan yang nak dibawa.
Itu tujuannya. Lepas tu dia ada tujuan bisnes lah. Tujuan bisnes iaitu supaya tuan dan puan subscribe kepada program-program termasuk coaching and mentoring. Jadi bila kita jelas ada tahu keperluannya itu untuk apa, jadi kita boleh buat. Jadi bila kita buat, sama ada hasil tu macam mana, itu kita akan perbaikilah. Tapi ini isunya kalau kita pergi belajar tapi kita tak tahu apa tujuan sebenar. Kita belajar tentang pengurusan keuangan. Kita belajar tentang bagaimana nak baca laporan keuangan, bukan untuk untuk mengurangkan cukai, nak lari cukai, bukan. Tujuannya supaya nak pastikan bisnes kita ada satu strategi keuangan pengurusan dalam konteks keuangan yang betul supaya dia dapat dikembangkan. Itu keperluannya. Kita pergi belajar macam mana nak urus ke, kira kos staff apa tu semua, bukan untuk nak buang staff, bukan untuk nak orang kata nak pecat staff yang tak perform, bukan. Sebab HR ni adalah sebahagian daripada sumber human resource ni adalah sebahagian daripada sumber yang penting dalam syarikat. Maksudnya tujuan kita belajar tentang hal-hal pengurusan HR adalah untuk mengoptimumkan sumber yang ada, yang diperlukan oleh syarikat supaya syarikat dapat terus maju. Bila keperluan itu ada, tujuan kita betul, kita pergi belajar, balik boleh buat. Sebab kita akan fikir dan cari cara macam mana nak buat. Itu yang kedua, tuan dan puan. Okey, yang ketiga. Kalau kita dah pergi belajar, kita balik tak boleh buat. Antara sebabnya yang ketiga adalah sebenarnya kita salah belajar. Maksudnya kita salah. Benda tu kita tak perlu. Tapi kita pergi belajar. Benda tu kita tak perlu. Sebagai contoh, katalah benda tu bukan yang kita perlukan. Bukan yang kita, orang kata, prioritinya, kepentingannya bukan, tapi kita pergi belajar. Lepas tu kita balik, memang kita tak boleh buat sebab itu bukan keperluannya. So kita ambil contoh. Kalau kita kata sebut semua ilmu tu penting, semua kemahiran tu penting, kita kena belajar semua benda. Tetapi adakah kemahiran atau perkara yang kita belajar itu merupakan satu keperluan? Jadi kita silap belajar. Katalah contoh. Saya pergi belajar buat cheesecake. Saya bagi contoh yang mudah lah. Saya pergi belajar buat cheesecake. Sebenarnya saya tak ada keperluan pun. Saya tak ada tujuan katalah nak buat bisnes jual kek ke apa ke. Tak ada. Saya pergi belajar. Jadi bila balik, saya tak buat. Sebab tak ada sebab untuk saya buat cheesecake kat rumah. Jadi kadang-kadang tuan dan puan, ada benda-benda yang kita kata, kenapa kita pergi keluar belajar, pergi training, pergi seminar semua tu, balik tak buat apa-apa. Tapi kita kata, Alhamdulillah dapat ilmu. Alhamdulillah aku tahu macam mana orang buat cheesecake. Tapi at the end, saya tak buat pun cheesecake tu, contoh. Saya bagi contoh yang mudah lah. Jadi sebenarnya kenapa saya pergi? Jadi kalau saya pergi tu hanya kerana nak ambil tahu je, nak menyibuk. Nak tahu macam mana orang jual cheesecake tu buat cheesecake. Saja nak tahu macam mana, saja. Jadi bila balik memang tak boleh buat. Kalau katalah contoh tuan dan puan daftar. Contohlah, tuan dan puan nampak program kelas seminar InScan untuk keusahawanan sosial. Murah je, murah-murah RM50 bolehlah daftar. Tapi sebenarnya lepas pada tu, tuan tak buat pun. Kerana tuan daftar tu masuk hanya untuk kesedaran saja. Dia bukan, bukan sesuatu yang tuan dan puan nak buat, yang tuan dan puan perlukan. Jadi datang, masuk just untuk dapatkan maklumat, nak belajar, macam ni keusahawanan sosial, macam ni. Itu saja. Jadi kalau itu tujuannya tak mengapa, kerana ada setengah-setengah program memang dibuat dengan tujuan untuk create awareness. Tapi kalau kita sebagai orang bisnes tuan dan puan, masa adalah satu sumber yang penting. Time is one of the most important resources that you have. Masa. Sebenarnya masa tu sumber yang paling mahal yang kita ada. Of course kita kata duit, memanglah betul. Tetapi masa tu sebenarnya. Jadi apakah kita sebagai usahawan, ada masa yang banyak untuk buang macam itu sahaja. Waalaikumsalam Puan Norma, terima kasih. Pagi ni sebenarnya topiknya dia general sahaja. Jadi perbincangannya adalah mengapa ataupun kita kata dah belajar tapi tak boleh buat ataupun kita tak buat. Jadi saya bawakan 3 senario tadi sebenarnya. Yang pertama sekali adalah kerana benda yang kita belajar itu sebenarnya bukan skop kerja kita, bukan benda yang kita kena buat, tapi kita belajar skill tu. Contohlah, kita pergi belajar macam mana nak buat account.
Tetapi kita tak boleh buat sebab kita tak ada skop kerja kita. Katalah kita seorang bahagian operasi, kita jaga operasi bisnes kita. Kita tak ada kemampuan ataupun kita tak ada masa, bukan skop kita untuk buat account. Jadi sebaiknya account tu dibuat oleh staff account. Kita pergi tu memang belajar. Tapi bila balik memang kita tak boleh buat lah. Sebab itu bukan skop kerja kita. Kita dah ada banyak sangat kerja lain dan kita tak boleh buat. Yang kedua, kita belajar benda tu tapi sebenarnya belum tiba masa lagi. Contohlah, kita belajar macam mana nak mengurus 70 orang. Padahal dekat company kita ada 3 orang saja. Jadi bila balik, kita tak boleh buat benda-benda yang kita belajar untuk urus 70 orang tadi tu. Sebab staff kita hanya 3 orang. Jadi mungkin benda yang kita belajar tu belum masanya, tak ada keperluan lagi. Contohlah, kita keluar, kita belajar macam mana nak urus syarikat Sdn Bhd. Bila kita balik, kita tak boleh buat pasal kita masih bisnes dengan enterprise. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kita pergi belajar, kita pergi keluar belajar, tapi kita salah belajar. Benda tu bukan yang kita perlukan. Jadi kita balik, memang kita tak boleh buat. Saya bagi contoh tadi macam saya kan. Kenapa saya nak belajar buat cheesecake? Adakah ada satu hobi baru ke apa? Tapi akhirnya balik, saya tak buat pun cheesecake. Jadi itu adalah satu, orang kata kita belajar tapi bukan keperluannya. Memang semua ilmu tu bagus kan, kita kata kita pergi belajar. Jadi kita tak boleh, kita kata kita tak boleh nak salahkan, janganlah marah, biarlah semua orang belajar, betul. Tapi kita sebagai usahawan, kita kata masa kita itu adalah satu sumber yang penting. We must manage our time well. Kadang-kadang kita pergi training ataupun kita kata kita masuk sesi online 2 jam, 3 jam, tuan-tuan dan puan, 3 jam tu kalau tuan-tuan dan puan kira, kalau tuan-tuan dan puan buat sale ataupun tuan-tuan dan puan buat production, berapa yang tuan-tuan dan puan dapat? Ataupun tuan-tuan dan puan kata buat meeting, pergi pitching untuk bisnes, berapa value sale yang tuan-tuan dan puan boleh close? Jadi kita kena lihat yang mana satu time tu tadi. Jadi antara keadaannya tuan-tuan dan puan, itulah antara keadaannya. Jadi untuk pengetahuan tuan dan puan, masa tuan dan puan boleh allocate setiap masa yang tuan dan puan ada tu dalam tuan dan puan punya schedule, daily schedule. Ini adalah antara tool ataupun alat yang biasa kita gunakan untuk semua jenis planning pengurusan untuk usahawan, terutamanya kita ada 90 day plan tu tadi. Jadi biasanya kita ada plan 3 tahun, 5 tahun kan. Kemudian kita turunkan kepada plan setahun, daripada plan setahun tu kita kecilkan lagi kepada plan 3 bulan, iaitu 90 hari. 90 hari. Jadi setiap 90 hari itu kita ada plan dia tu. Jadi bila kita plan, kita tahu berapa jam dalam sebulan yang kita peruntukkan untuk belajar. Berapa jam dalam sebulan untuk kita buat yang kita perlulah. Sebulan tu berapa aktiviti yang kena ada untuk marketing, aktiviti yang perlu ada untuk sales, aktiviti yang perlu ada untuk deliverables, aktiviti yang perlu ada dalam setiap bulan itu. Jadi kita susunkan. Kalau kita ada tim, senang. Tim kita tu akan susunkan kerja-kerja dia. Kalau kita masih lagi solopreneur atau solo practice, maka kita susunkan dan kita lihat kat mana yang kita boleh collaborate dengan orang lain. Maksudnya kerja-kerja tu orang lain yang buat secara kolaborasi. Secara kolaborasi, maksudnya kita tak ada staff tetapi kita ada rakan-rakan yang bersama-sama. Jadi contoh katalah kita buat kerja-kerja marketing. Kalau kita solopreneur atau solo practice, kita ada jam-jam yang perlu kita buat sendiri dan kita ada jam-jam yang kita leverage kepada rakan kolaborasi kita. Jadi ini semua tuan dan puan kena rancang. Ini adalah antara intipati perbincangan dalam program mentoring kepada tuan dan puan yang subscribe, dan juga program group consultation. Kita ada 3 tool yang kita guna. Yang pertama memang kita gunakan checklist, kemudian kita gunakan analysis, of course kita gunakan analysis SWOT, kemudian kita guna tool satu lagi iaitu 90 day plan, kemudian kita ada satu sistem monitoring dalam tempoh 6 bulan. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kerana orang kata sekarang ni kita ada banyak perkara yang kita perlu lihat semula dalam bulan Januari ni. Ramai rakan-rakan kita punya circle ada banyak isu-isu, termasuk yang kawan-kawan di Pahang, kawan-kawan di Johor, kawan-kawan di Terengganu yang menghadapi situasi dilanda banjir ni, kerana dia akan efek kepada perniagaan rakan-rakan kita dan circle kita juga akan terkesan. Jadi untuk itu tuan dan puan, insya-Allah saya ucapkan terima kasih kepada yang masuk dan yang stay. Tetapi tuan dan puan jangan risau, boleh saya akan rebroadcast video ni, tuan dan puan boleh tonton semula, dan kepada yang menonton di channel YouTube saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Sentiasa kita sentiasa bersama-sama dan sentiasalah kita kata paling
kecil sumbangan kita adalah kita mendoakan orang lain supaya kita kata kita dapat sama-sama meneruskan apa-apa yang kita rancang dan dapat meneruskan kehidupan dengan kita yang lebih baik, dan akhir sekali kita semua jadi khalifah yang bermanfaat, insya-Allah. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.